kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya terlebih dahulu ingin menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Dan oleh itu saya nak mulakan untuk membincang satu isu yang mungkin dekat di hati tuanku, sebab tuanku memang disanjungi bukan saja di dalam, malah di luar negara sebagai seorang tokoh sukan. Namun sejak kebelakangan ini, sukan negara kita menghadapi pelbagai krisis. Terutamanya, seramai 253 orang atlet kebangsaan telah dipecat dan diberhentikan allowance latihan mereka baru-baru ini. Ini tidak termasuk lagi atlet yang mengalami pemotongan allowance secara mendadak seperti atlet olahraga negara Raizam Shah Wan Sofian yang mendakwa bahawa allowance beliau telah dipotong dari RM2,000 sebulan kepada hanya RM800 sebulan. Ada juga atlet negara yang telah mengumumkan persaraan mereka seperti Chong Jun Hon, pemegang pingat emas perak Olimpik dalam acara terjun air kerana kontrak beliau tidak diperbaharui oleh MSN. Ini disusuli pula dengan pengumuman pengunduran pemain badminton utama negara Lee Jia dari BAM dan juga atlet Olimpik acara renang Wilson Sim dari skuad kebangsaan. Apa yang sedang berlaku di sini? Saya sebenarnya telah memberi amaran dalam ucapan perbahasan saya dalam bajet belanjawan 2022 pada bulan November yang lalu bahawa pentadbiran sukan dan pengurusan kewangan yang tidak cekap yang kita lihat di sebelah kerajaan akan membawa kepada akibat yang kita lihat pada hari ini. Saya nak tunjukkan, tuanku telah bertitah tentang visi Sukan Negara 2030, iaitu pelan strategik untuk kemajuan sukan dalam tempoh masa 10 tahun yang akan datang sehingga tahun 2030. Tetapi sekarang dah tahun 2022. Hanya tinggal 8 tahun lagi tetapi visi sukan 2030 itu belum lagi kita lihat. Jadi saya rasa kerajaan patut ambil serius, terutamanya KBS. Selepas diberi amaran, dihentam bertubi-tubi, akhirnya kerajaan umumkan minggu lepas bahawa akan memperuntukkan 240 juta sehingga 2025 untuk sukan acara program podium dengan peruntukan lebih kurang 60 juta ringgit setahun. Saya nak tanya di sini ya kepada menteri, dengan peruntukan baru ini berapa orang atlet daripada jumlah 253 orang itu yang dipecat dahulu itu telah ditawarkan semula kontrak dan allowance mereka. Namun untuk saya pengurusan kewangan yang lebih mapan perlu dilaksanakan selain peruntukan kerajaan secara berterusan sebegini. Saya ada memberikan beberapa cadangan. Pertama, KBS ataupun Kementerian Belia dan Sukan perlu mencari sumber kewangan baru untuk membiayai pembangunan sukan. Saya bagi contoh, semasa pentadbiran Pakatan Harapan, KBS berjaya mendapatkan persetujuan Kabinet untuk menyalurkan 30 juta hasil cukai gula bagi tujuan pembangunan sukan. Jadi saya nak tanya, ya, cukai gula adakah kita gunakan untuk pembangunan sukan? Sebab kita kenakan cukai gula untuk kesihatan rakyat dan saya rasa munasabah hasil cukai itu digunakan untuk pembangunan sukan negara kita. Dan di bawah pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional dan kini Barisan Nasional PN, cabutan khas judi telah ditambah daripada 8 kali hingga 22 kali. Jadi cukai judi ataupun gaming tax yang sebahagiannya disalurkan kepada pembangunan sukan juga seharusnya ditingkatkan. Dari sini saya lihat mungkin sekurang-kurangnya boleh menjana 50 hingga 100 juta setahun untuk pembangunan sukan. Ketiganya, kerajaan wajar memperkenalkan pelepasan cukai korporat untuk tajaan atlet, acara sukan dan pembangunan sukan secara am bagi menggalakkan sumber kewangan daripada pihak swasta. Dan saya telah bangkitkan perkara ini berkali-kali di Parlimen. KBS juga patut memperluaskan lagi program track yang diperkenalkan semasa pentadbiran PH di bawah MSN untuk menempatkan atlet-atlet kita bekerja secara flexi hour ya di syarikat-syarikat swasta ataupun syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ini bukan saja boleh menambahkan pendapatan atlet, malah memberikan platform kerjaya alternatif kepada mereka. Program MACE ataupun Malaysian Athletes Career and Education harus diperkasakan untuk mewujudkan satu ekosistem kerjaya sukan serta pasca kerjaya sukan yang lebih baik kepada atlet. KBS juga patut meningkatkan keupayaan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan iaitu AirKAPE
untuk memastikan semua atlet, bekas atlet negara kita mendapat perlindungan yang sewajarnya di bawah program kebajikan JAKIP. Saya sarankan supaya satu peruntukan tambahan sebanyak 5 juta ringgit disalurkan kepada JAKIP. KBS dan persatuan-persatuan sukan juga perlu melaksanakan strategi perbelanjaan berhemah seperti penjimatan melalui tender terbuka, hentikan budaya membiayai percutian sukan sama ada untuk pegawai-pegawai menteri, penjawat awam kanan maupun pegawai-pegawai persatuan sukan dengan alasan mengiring atlet ke tamasya sukan. KBS akhirnya perlu menggalakkan pembangunan kelab-kelab sukan profesional yang mampu mencungkil bakat sukan di samping menarik pelaburan swasta. Ya, sebagai contohnya semasa pentadbiran PH, KBS berjaya mendapat persetujuan BAM untuk membenarkan pemain profesional bertanding mewakili negara kita. Ini telah membolehkan beberapa orang pemain kebangsaan menjadi pemain profesional yang dibiayai oleh pihak swasta dan pada masa sama ya diberi peluang mewakili negara di tamasya antarabangsa. Sistem kelab ini kita lihat memang memberikan kejayaan bukan saja di negara kita tapi di negara-negara lain, bukan saja dalam bidang badminton tetapi dalam sukan-sukan yang lain. Isu seterusnya yang saya nak bangkitkan ialah kos ujian saringan PCR COVID-19 dan juga RTK yang saya rasa masih mahal. Saya baru saja menjalankan pemeriksaan PCR sebelum datang ke Parlimen bersama pembantu saya di sebuah klinik swasta kerana tidak dapat bergegas ke Kuala Lumpur untuk membuat PCR secara percuma di Parlimen. Harga yang saya perlu bayar 220 seorang. 2 orang 440. Ini PCR. RTK mungkin sekarang tadi baru saya beli ada sampai RM8, RM10. Saya rasa kos ini masih mahal lagi. Saya harap kerajaan boleh mendengar keluhan rakyat. Kalau kita betul-betul nak orang kata masuk ke dalam situasi endemik, maka segala keperluan untuk berdepan dengan pandemik ataupun wabak ini perlu mudah diakses oleh rakyat, termasuk pelitup muka, hand sanitizer, oximeter, kit ujian saringan sama ada antigen ataupun PCR. Saya harap ya kit ujian saringan PCR boleh diberikan subsidi, mungkin tetapkan di bawah harga RM100 dan untuk ujian RTK antigen pula mungkin ditetapkan di bawah harga RM5. Seterusnya tentang VTL ataupun Vaccinated Travel Lane. Saya nak tanya, bilakah kerajaan akan betul-betul melaksanakan VTL untuk Pulau Pinang dan Singapura? Mengikut Kumpulan Penerbangan Malaysia ataupun MAG, permohonan dah dibuat tahun lepas, berbulan-bulan lamanya. Tapi sampai sekarang kerajaan masih lagi gagal membuka VTL untuk Pulau Pinang dengan Singapura. Selepas KLIA, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang patut dibuka kepada laluan VTL memandangkan peranannya sebagai gerbang koridor ekonomi wilayah utara. Ya, pelaburan bukan saja di negeri Pulau Pinang, malah Kedah, Utara Perak, Perlis, semuanya terjejas dengan kelewatan pelaksanaan VTL tersebut. Dan juga apakah rancangan kerajaan untuk VTL Pulau Pinang bukan saja Singapura tetapi destinasi-destinasi strategik yang lain seperti China, Taiwan, Amerika Syarikat dan Eropah. Sudah tentu apabila saya bangkitkan pelaksanaan VTL ini dan gelembung-gelembung perjalanan yang lain, kerajaan juga perlu memastikan langkah-langkah keselamatan dikuatkuasakan agar rakyat kita terlindung dari wabak COVID-19. Saya nak juga bangkitkan isu tentang dalam 2 tahun ini, selain rakyat Malaysia yang menghadapi pelbagai kesusahan dan cabaran, golongan pelarian ataupun pemohon suaka, asylum seeker, refugees menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan mereka dan salah satu masalahnya ialah akses kepada perkhidmatan kesihatan. Hospital swasta memanglah dia tak mampu. Hospital kerajaan pun dia kena bayar lebih mahal dan faktor-faktor birokrasi dan perundangan serta sebagainya mungkin menyebabkan golongan ini takut untuk pergi ke hospital kerajaan. Akhirnya, masalah kesihatan dalam komuniti ini bukan saja mencetus krisis kesihatan yang menular di kalangan mereka, malah di kalangan masyarakat rakyat Malaysia. Saya berkesempatan baru-baru ini untuk bertemu dengan wakil UNHCR di Malaysia dan antara usul oleh Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tersebut ialah untuk mewajibkan satu skim insurans
ataupun takaful kesihatan ke atas pemohon suaka ini, dan saya sokong cadangan ini. Saya harap kerajaan boleh mempertimbangkannya sebab ini bukan saja memudah cara akses pemohon suaka kepada perkhidmatan kesihatan, malah akan meringankan beban pembayar cukai Malaysia daripada kita yang menanggung kos kesihatan kepada golongan ini. Ya, saya rasa perkara ini boleh dilaksanakan melalui kerjasama dengan UNHCR dan juga dengan melalui pelaksanaan pindaan 2015 kepada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran yang membenarkan golongan migran ini termasuklah pemohon suaka untuk bekerja secara sah di Malaysia. Apabila mereka dibenarkan bekerja melalui penguatkuasaan akta ini, maka mereka kena wajib mendapatkan insurans kesihatan. Sebab masa tidak begitu mencukupi, saya ingin menutup dengan membangkitkan dua isu kawasan saya sebagai penutup. Satu, bilakah kerajaan akan melaksanakan cadangan naik taraf jalan persekutuan dari Pematang Tinggi hingga ke Bukit Tengah, termasuk membina ROB di persimpangan Jalan Bukit Minyak. Sebenarnya perkara ini kita dah bangkitkan di peringkat jabatan ya berulang kali, tetapi jawapannya tetap sama, tunggu peruntukan persekutuan. Setiap hari berlaku kesesakan jalan yang teruk, kadang-kadang berlaku kemalangan, terutamanya di waktu puncak. Jadi saya nak mohon ya di sini, kita dah bangkitkan di peringkat yang lebih bawah, saya nak mohon di parlimen ini kepada kerajaan luluskan peruntukan harap tahun ini. Yang keduanya, saya juga mohon kerajaan untuk menyegerakan projek River of Life di Sungai Junjung dan Sungai Juru bagi mengatasi masalah banjir di dua lembangan sungai-sungai tersebut. Sebab apa yang terjadi ialah bukan saja apabila kita melaksanakan projek tersebut, banjir di kawasan Bukit Mercajam dapat diatasi, tetapi juga di kawasan-kawasan yang berhampiran. Mungkin ada sedikit masa lagi, saya nak bangkitkan juga Kementerian Pengangkutan tentang apa yang dikatakan RFID, reverse forward insya-Allah detect. Ini bukan saya yang kata, tetapi netizen yang kata. Dan saya sendiri telah berkali-kali kena masalah RFID ini. Saya harap kita boleh selesaikan isu ini. Kita dah di zaman abad ke-21, saya rasa RFID ini bukan teknologi baru. Mengapa di Malaysia ini, di tol-tol kita terpaksa lihat gelagat lucu kereta yang terpaksa reverse dan forward setiap kali guna laluan RFID. Saya harap kerajaan boleh benar-benar menyelesaikan masalah ini sebab benda ini bukan saja menyebabkan kesesakan di pintu tol, tetapi juga menyebabkan kemalangan. Ya, kalau ada kereta yang tidak memerhatikan kereta depan tiba-tiba nak reverse. Jadi saya harap kerajaan akan memberikan tumpuan sebab dah lama dan dah banyak kali dibangkitkan bukan saja oleh ahli parlimen, oleh orang politik tetapi juga oleh pengguna jalan raya, oleh netizen. Sekian, terima kasih dan saya menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Bukit Mertajam. Dipersilakan Yang Berhormat